Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, sejahtera, di bawah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bertemu lagi kita pada minggu ini dalam kelas atas talian kita, yang mana alhamdulillah sebelum ini kita sudah membicarakan tentang tajuk falsafah ilmu, dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat menghayati dan membetulkan niat kita dalam usaha kita menuntut ilmu bagi mencapai redha Allah Subhanahu Taala. Baiklah, pada minggu ini sebenarnya kita dah masuk satu tajuk subtopik yang baru, iaitu kita sebut sebagai akidah, kan. Selalu kita sebut akidah, kan. Ya, tapi apa dia akidah? Apakah yang dimaksudkan dengan akidah? Kita selalu sebut dan kita selalu dengar, tapi apakah dia perkara itu? Okey. Baiklah. Okey, jadi pada minggu ini, okey, sebelum Umi nak cerita tentang tajuk akidah ini, okey, ada beberapa buku yang Umi nak cadangkan kepada kamu untuk pembacaan ataupun pemahaman bagi tajuk akidah, supaya kita lebih faham dan dapat menghayati apakah yang dimaksudkan dengan akidah itu, ya. Okey, baiklah. Okey, ada satu buku yang ditulis oleh Ustaz Haji Said bin Haji Ibrahim. Ya, tajuk buku ini adalah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, memang dah menjurus kepada tajuk kita, perbincangan kita lah, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana buku ini membicarakan tentang segalanya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang mana okey, kalau kita melihat dan mendalami subtopik yang ada di dalam buku ini, ya, buku ini memang menceritakan tentang rukun iman, ya, bagaimana hakikat keimanan, perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, ya, dan sebagainya lah. Memang sangat bagus, ya, dan buku ini telah diterbitkan oleh Darul Ma'rifah Kuala Lumpur, ya, dalam tulisan Jawi tapi sangat mudah difahami, ya. Okey. Dan seterusnya ada satu lagi buku yang Umi nak cadangkan pada kamu adalah tajuk Bertanya Tentang Tuhan daripada Ibn Rijal. Buku ni terbitan daripada Masrid, ya. Baiklah, buku ni sebenarnya cerita tentang bagaimana, ya, kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui subtopik-subtopik ataupun kisah-kisah teladan, ya, bagaimana hamba Allah yang berusaha mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dugaan-dugaan yang dihadapi. Dan buku ini sangat bagus pembacaannya dalam kita memberikan satu pengajaran, ya, ataupun mengambil tauladan, ya, bagaimana kadang-kadang keimanan kita diuji, ya, bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ada waktu iman kita naik, ada waktu iman kita turun. Okey. Okey, dan beberapa buku lagi, sebenarnya ada satu lagi buku. Okey, buku ni tajuknya adalah Manhaj Hidup Muslim, yang ditulis oleh Syahid Said Al-Qutb, ya. Jadi buku ini memang buku yang sangat basic. Kalau daripada zaman-zaman dulu lagi, inilah buku yang kami rujuk, ya, untuk tajuk akidah. Okey, jadi pada minggu ini apa yang akan kita capai? Okey, objektif pada minggu ini adalah untuk menerangkan apakah yang dikatakan dengan maksud akidah, ya. Kemudian apakah yang dikaitkan dengan ilmu-ilmu akidah, serta apakah dia sumber-sumber akidah. Okey. Baiklah, pada minggu ni kita nak cerita apakah yang dimaksudkan dengan akidah. Kita selalu sebut akidah, kan. Apa dia akidah? Okey, akidah ni daripada perkataan bahasa Arab, ya, daripada satu perkataan fi'il madhi yang disebut sebagai aqada. Ya, bagaimana madhi fa'il ni maksudnya perbuatan. Bagaimana perbuatan itu menjadi satu yang kita sebut sebagai pegangan. Okey. Aqadah ni maksudnya adalah mengikat. Macam tali kita ikat. Macam ni, kan, dia bersimpul, kita ikat, kan. Okey, kita ikat. Okey, ini adalah simpulan. Okey, tapi ini adalah simpulan tali, ya. Okey, simpulan yang kita nampak. Okey. Akidah ni macam mana pula? Dia adalah satu ikatan simpulan yang menghubungkan di antara Allah Subhanahu Taala dengan hamba-Nya, yang menghubungkan hamba dengan penciptanya. Okey. Macam mana kita nak memahami perkara ini? Okey, sebagai contoh, akidah ni macam ikatan, kita sebut tadi sebagai ikatan, kan. Okey, sebagai contoh, bila kita melihat seseorang hamba melakukan apa yang Allah suruh, okey, sebagai contoh, dia bangun tahajud lah, contoh, kan. Okey, adakah dia bangun tahajud tu sebab siapa-siapa yang suruh? Mungkin ada jugalah siapa-siapa yang suruh, tapi tak semestinya jugalah, kan. Tapi apa yang kita sebut di sini, inilah yang kita katakan sebagai ikatan di antara seorang hamba dengan penciptanya. Dia adalah satu ikatan yang kita tak nampak, tapi dijelmakan melalui perbuatan, melalui hatinya, melalui lidahnya, ya. Jadi akidah ini dia adalah satu hubungan, adalah satu ikatan yang membawa kepada ketaatan kepada Allah SWT itu sendiri. Okey. Kenapa akidah tu penting? Okey, mari kita lihat macam pokok ni, kan. Inilah pokok yang ada kat rumah ni. Okey, kalau kita tengok pokok ni macam ni, dia tak ada bunga, kan, dia ada daun, kan. Tapi kalau kat bawah ni, kalau kita tengok pokok lah, biasanya pokok ni dia ada akar, dia ada batang, dia ada dahan, dia ada buah-buahan, kan. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok, okey, kat sini dia tak adalah buah, tak ada apa, tapi kalau kita tengok struktur yang paling penting dekat pokok ni, apa dia? Akar. Okey, jadi apa yang boleh kita
permisalkan akidah tu macam akar dalam pokok. Maksudnya yang menyerap nutrien, yang menyerap air, yang akan membekalkan nutrisi-nutrisi kepada pokok, kepada daun, kepada dahan yang akan mengeluarkan buah, yang akan mengeluarkan bunga kan. Maka akar ini adalah satu elemen yang sangat penting yang menentukan keberhasilan. Keberhasilan buah dia, keberhasilan tangkai dia, dahan dia sihat ke tak sihat. Okey. Jadi nak ceritanya akidah tu macam akar lah dalam kehidupan kita. Pentingnya untuk kita ada akidah yang benar. Okey. Mari kita melihat apa yang dimaksudkan dengan akidah ya, berdasarkan istilah akidah ni adalah pegangan ataupun keberimanan yang kukuh dan keyakinan yang teguh terhadap segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu adalah dalam erti kata yang kita boleh fahami dalam hidup kita. Okey. Dan kalau kita melihat ilmu akidah ni, perbahasan ilmu akidah ni dia ada banyak lah ya. Di bawah cabang-cabang ilmu akidah ini dia ada ilmu tauhid ya, ilmu usuluddin ataupun ilmu ma'rifat, ilmu kalam ya, dan juga ilmu akidah tu sendiri. Okey. Jadi bila cerita tentang akidah ni kita memang kena belajar dan kita kena menuntut ya, sebab dia adalah ilmu tentang hakikat Allah Subhanahu Taala itu sendiri kan. Kadang-kadang melalui pembacaan kena berhati-hati juga, sebab takut-takut kadang-kadang pemahaman kita terhadap satu-satu konsep akidah ni boleh menyebabkan salah faham. Okey, bila salah faham itulah kalau kita tengok kadang-kadang ada orang yang tersilap memahami konsep-konsep akidah ni, dan kadang-kadang ia sangat mudah untuk membawa kepada kesesatan. Okey, boleh faham ya? Okey, dan seterusnya kalau kita tengok sumber-sumber ilmu akidah ni sebagaimana yang pernah Umi bicarakan tentang sumber-sumber ilmu. Okey, dia lebih kurang sama je sebenarnya. Okey, mari kita melihat kepada sumber-sumber utama akidah. Dekat mana kita nak rujuk tentang akidah ini? Baiklah, yang pertama semestinya adalah Al-Quran. Kita nak merujuk akidah tu mesti daripada Al-Quran. Ya, contoh yang paling mudah sekali kita boleh melihat dalam surah Al-Ikhlas. Apa dia pula surah Al-Ikhlas tu? Ya. Okey, yang kita selalu baca itulah Qul huwallahu ahad kan. Tapi macam pelik. Surah Qul huwallahu ahad ni tak ada pun perkataan ikhlas, tapi nama dia adalah surah Al-Ikhlas ya. Okey. Jadi boleh tengok dekat surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni dia cuma 4 ayat sahaja. Kan, tetapi disebabkan Al-Quran itu adalah mukjizat, maka walaupun 4 ayat sahaja, tetapi sebenarnya surah Al-Ikhlas ini telah menjelaskan keseluruhan ya, gambaran. Kalau orang tanya Islam tu macam mana, kepercayaan tu macam mana, apabila kita memberikan surah Al-Ikhlas ini, menerangkan surah Al-Ikhlas ni, sebenarnya dia telah memberikan gambaran keseluruhan. Okey. Jadi kalau kita tengok surah Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu. Bukan dua, bukan tiga dalam satu, bukan dewa-dewi, bukan. Allah itu satu. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kepada Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu. Kan? Kita tak boleh meminta dengan makhluk. Kita memang kena berusaha, tetapi tu konsep akidah yang berlaku sekarang ni. Umi nak kaitkan sekarang ni kan sebagai contoh, ini contoh ya. Umi cerita benda ni berdasarkan kepada pembacaan dan juga Umi dengar ceramah-ceramah daripada mufti dan sebagainya ya. Okay, sebagai contoh, ada orang yang mungkin menolak untuk vaksinisasi kan. Ya, sebab alasan dia mungkin dia rasa syubhah dengan bahan-bahan, dan dia rasa itu adalah satu benda kenapa kita kena bergantung dengan vaksin. Okey. Dia sebenarnya dalam hidup kita ni mudah je konsep dia. Segala urusan kita serah kepada Allah. Tapi usaha, manusia itu wajib berusaha, wajib usaha. Sedangkan kita ni kalau lapar, kita usaha ambil nasi tu dekat tangan kita masuk dalam mulut kita. Usaha menyuap masuk dalam mulut. Itu kalau kita lapar. Okey. Tapi dalam apa-apa sahaja kita kena ingat, nanti kita akan belajar tentang syariah, kita akan belajar tentang maqasid syariah ya. Antara salah satunya adalah menjaga nyawa. Okey. Okey. Jadi wajib untuk kita berusaha melindungi nyawa kita. Ya, sebab ya membunuh diri ataupun menamatkan riwayat nyawa kita sini adalah haram. Ya, jadi sebenarnya wajib untuk kita mempertahankan nyawa kita. Okey, jadi nak cerita salah satu daripada usaha untuk menjaga nyawa kita adalah sebagai contoh bila kita berada dalam zaman pandemik ni adalah dengan vaksinisasi kan, mendapatkan suntikan vaksin. Itu adalah usaha, memang betul. Vaksin tu tidak ada sebarang daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah. Kan, tiada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu Taala. Tetapi manusia wajib berusaha, wajib usaha. Kan, yang menentukan berkesan ataupun tidak berkesan itu adalah Allah Subhanahu Taala, dan kita beruntung dekat negara kita ada mufti, ada alim ulama yang membincangkan benda ni, dan kita bila datang satu-satu masalah baru kadang-kadang kita sendirilah sebagai rakyat marhain biasa kita tak perlu fikir pun benda ni. Ada ahli yang dah tolong fikirkan. Jadi tugas kita apa? Tugas kita usaha.
Betul, kita tidak meletakkan sebarang harapan kepada, contohlah kepada vaksin tu, betul kan? Tetapi usaha itu adalah wajib untuk manusia. Kan? Betul tak? Okey. Jadi jangan salah faham ya di atas satu-satu perkara. Sebab apa? Sebab memang kepada Allah tempat kita meminta sesuatu. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Okey, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada segala sesuatu pun yang sama dengan Allah. Kalau kita ni membayangkan bahawa Allah tu begini begitu, tidak. Sebab imaginasi kita berdasarkan apa yang ada dalam kepala kita, yang mana akal kita ni pun Allah jadikan. Ataupun bila kita membayangkan Allah itu begini begitu, kita melihat kepada alam semesta, oh Allah itu besarnya seperti begini begitu, tidak. Sebab apa? Sebab itu adalah benda yang dijadikan Allah. Allah tidak sama dengan apa yang Allah jadikan. Okay, jadi tak boleh imagine. You cannot imagine. Okay, benda ni okay, boleh faham ya konsep ini. Okay, dan yang kedua, sumber akidah yang kedua adalah al-hadis. Ya, hadis Nabi SAW. Ya, Umi tertarik dekat muka depan buku ni, ya, bertanya tentang Tuhan dalam surah, dia cerita tentang surah Al-Baqarah ayat 186. Dekat atas ni dia tulis apa? Dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Fa inni qarib. Allah kata sesungguhnya aku ini dekat. Ya, ini adalah pertanyaan Nabi, sahabat kepada Nabi, dan Allah jawab di dalam wahyu firman-Nya. Okey. Dan yang ketiga disebut sebagai al-ijma'. Al-ijma' ni maksudnya persepakatan ulama. Sebab apa? Sebab sekarang ni ya Nabi dah wafat, ya. Para sahabat dah tak ada. Jadi bagaimana dalam menetapkan satu-satu hukum ataupun sumber yang kita nak cari adalah melalui perbincangan persepakatan daripada ulama. Kena ingat, ulama ni dia tidak meletakkan sesuatu perkara tu dengan sewenang-wenangnya sahaja. Ya, mesti dirujuk daripada Al-Quran dan hadis juga. Okay, dan seterusnya al-qiyas. Qiyas ni adalah satu contoh yang sangat common, yang biasa, bagaimana satu hukum baru yang datang disamakan dengan hukum yang mungkin dah lama, yang dah ada dulu, yang ada disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya disamakan, dikiaskan. Okey. Jadi Umi harap kamu dapat memahami konsep akidah itu, ya, yang mana akidah ni memang betul lah kita tak boleh belajar dengan masa 1 jam yang kita ada, tetapi dia mesti dengan pembacaan. Kalau tak faham kena tanya kepada guru-guru yang faham, yang muktabar, yang ahli tentang ini. Ya, sebab berhati-hati ya, perkara akidah ni sangat mudah, bila kita salah faham boleh membawa kepada penyelewengan akidah. Okey. Jadi berhati-hatilah ya. Sebab tu kita dianjurkan untuk berdoa. Ada satu doa ya disebut Bismillahirrahmanirrahim, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ataupun sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub ni maksudnya apa? Wahai pemegang hati. Pemegang hati tu Allah lah kan. Ya, sabbit qalbi ala dinik, ya, tetapkan hatiku dengan agamamu. Ya, dan kena minta dengan Allah supaya kita ni sentiasa berada di atas jalan yang benar, yang mana tunggak kepada akidah ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ya, mudah-mudahan kita mendapat sesuatu pada hari ini, insya-Allah. Ya, Umi doakan semoga semuanya Allah lindungi kita ya, daripada perkara-perkara yang boleh menyesatkan hati kita, yang boleh membolak-balikkan hati kita. Ya, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita dengan kematian adalah husnul khatimah. Ya Allah, makhtim alaina bihusnil khatimah. Ya, minta dengan Allah supaya Allah akhiri kita dengan husnul khatimah, dengan dapat menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insya-Allah. Baiklah, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Jaga diri, hiasi peribadi. Kita jumpa lagi, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.